إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita pada pagi ini untuk meneruskan lagi perbincangan kita, pengajian kita berkenaan dengan usul tafsir ataupun ulumul Quran. Dan Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah pun sampai kepada tajuk Ad-Dhamir, ganti nama 2.12. Dan saya rasa kelas ni mungkin tak sempat habis, tapi kalau kelas depan tu kita boleh makan apa, pulut kuning. InsyaAllah. Okey, saya pun tak rasa benda tu berlalu dengan begitu pantas, kan? Pasal kita seperti yang saya biasa sebut, antara ilmu alat ataupun ilmu usul yang perlu kita pelajari ialah ilmu lughah, ilmu bahasa Arab, ilmu dan yang segala yang berkaitan dengannya lah, balaghah lah, apa benda semua, kan. Kemudian ilmu usul tafsir ataupun ulum Quran, kemudian usul fiqh, dan seterusnya usul hadis. Ini antara yang penting. Okey, dah ada 4 ni, paling kurang lah ada 4 ni, barulah seseorang tu dia boleh nak nak jadi apa dia panggil, talibul ilm, okey, ataupun penuntut ilmu agama lah. Okey, barulah dia boleh pergi lepas tu nak jadi apa dekat-dekat nak jadi ulama ke apa, kan. Dia kena tahu benda-benda ni. Tapi kalau dia tak tahu benda ni, dia terus nak lompat, banyak kesilapan yang dia akan buat. Okey, Ad-Dhamir, ganti nama, ini sebenarnya satu bahagian daripada perbincangan al-lughah ataupun ilmu lughah. Okey, ilmu tentang bahasa Arab. Kenapa dinyatakan dalam usul tafsir? Kerana dalam Al-Quranul Karim, antara perkara yang perlu diketahui ialah tentang dhamir, yang mana dengan ilmu ini boleh kita jazakallahu khairan, boleh kita kenal pasti maksud sesuatu ayat. Okey, kadang-kadang mungkin bila silap, bila boleh juga kita nak letak, bila silap faham tentang dhamir yang ada ataupun ganti nama, ataupun bila kita mengaitkan ganti nama itu dengan sesuatu yang berbeza, tafsiran itu akan berubah. Nanti kita akan tengok benda tu, insya-Allah. Okey. Okey. Maksud ad-dhamir ialah asalnya daripada perkataan ad-dumur. Maksudnya lemah kerana huruf rohnya sedikit, atau daripada al-idhmar, maksudnya menyembunyikan kerana ianya sering disembunyikan. Okey, ataupun sering tersembunyi. Okey, ganti nama dalam bahasa Arab ni, kita tahu lah, kan, secara contohnya macam hu, ha, kan. Huruf ha baris dhammah, ataupun ha alif untuk ganti nama perempuan. Okey. Jadi ada dua maksud dalam bahasa Arab. Pertama, lemah. Okey. Yang kedua, tersembunyi. Okey, tengok pada asal perkataan tu. Kalau dumur maksudnya lemah. Okey, kalau idmar maksudnya tersembunyi. Okey. Kemudian dari sudut istilah ataupun penggunaan ilmu bahasa Arab, okey, ad-dhamir ialah ganti nama bagi kata nama zahir untuk ringkasan. Okey, diletakkan untuk meringkaskan percakapan kita. Okey. Atau benda yang menunjukkan sifat hadir atau ghaib, tidak hadir, tanpa menggunakan perkataan hadir atau tidak hadir.
Okay, maknanya satu perkataan yang digunakan menunjukkan kepada seseorang yang ada dan ataupun seorang yang tidak ada, tapi tidak menggunakan perkataan tu. Okay. Di sini saya nak tanya satu soalan. Okay, untuk ringkasan, kenapa untuk ringkasan? Apa salahnya kalau tidak dibuat ringkasan? Kenapa untuk ringkasan? Apa dipanggil lah? Apa istimewanya perkataan untuk ringkasan ni? Jawapan saya saya jawab tu lah, senang. Jawapannya ialah kerana bahasa Arab, antara kehebatannya ialah ringkasan. Ringkas. Ya, ringkas. Ya, selagi mana satu kenyataan boleh dinyatakan dengan ringkas ataupun dengan seringkas mungkin, itu lebih baik daripada dinyatakan dengan sepanjang mungkin. Okey, so jangan kalau dalam bahasa Arab lah, kita jangan bawa ayat tu penuh, kita bawa sedikit. Paling ringkas itulah yang terbaik kalau boleh memberi maksud yang dikehendaki. Tapi kalau ringkas tak bawa maksud, tak guna. Ya, disebabkan inilah Rasulullah SAW, para ulama kita sebutkan bahawa Nabi SAW diberi satu kurnia, satu rezeki yang hebat, kurnia yang hebat, pemberian yang hebat, iaitu jawami'ul kalim. Biasa dengar tak? Jawami'ul kalim. Jawami' dia jamak kepada jami'. Jami' artinya ialah yang mengumpul. Jawami' ialah banyaklah, maknanya benda yang dikumpul ataupun yang mengumpul tu banyak. Al-kalim ialah plural bagi kalimat, kalimah. Kalimah ialah perkataan. Okey, jadi ucapan Nabi SAW adalah satu ucapan yang ringkas tapi maksud dia banyak. Dia bukannya satu ucapan yang panjang, okey, lepas tu detail, terlalu detail. Okey, menyebabkan benda lain tak boleh masuk, benda lain tak terangkum. Tapi ucapan yang ringkas, banyak benda boleh masuk kat situ. Kan, contohnya, okey, siapa hafal satu hadis, boleh tak tanya dia dekat habis ni, kita kena tanyalah kan, apa dia hadis yang telah dihafal kan. Okay. La darara wa la dirar. Maksudnya? Masing kan tak apa. Masa urdu pun muskil ni. Okey. La darara wa la dirar. Apa maksud dia? Okey. Okey. La darara, tidak boleh ada kemudaratan, wala dirar, dan juga tidak boleh ada kemudaratan terhadap membuat kemudaratan kepada orang lain. Kepada diri sendiri, pada orang lain tak boleh. Daripada hadis ni, daripada hadis itu sahaja yang disebutkan oleh puan tadi, la darara wala dirar, banyak kaedah ataupun banyak pengajaran yang boleh diambil. Okey, dalam masalah jual beli boleh, dalam masalah perkahwinan boleh, dalam masalah pengajian, dalam masalah apa-apa saja yang disebut boleh dimasukkan konsep la darara wala dirar, iaitu tak boleh memberi, tak boleh membuat kemudaratan, kerosakan. Tak boleh buat kerosakan. Okey, so kita datang, kalau meja kita kemas, meja orang lain kita serabutkan meja tu boleh? Tak boleh lah, la darara wala dirar. Okey, hafal hadis tu pun dah boleh buat satu ceramah. Hadis pusing lah, tapi kena pusing sekali, kena pandai, apa orang kata, kena pandai goreng. Okey, goreng ni saja cerita sikitlah. Goreng ni biasanya ustaz yang muda-muda tak pandai, dia dah lama sikit, dia kadang-kadang dia terlebih goreng. So kena carilah, kalau nak cari ustaz tu, cari ustaz yang ada ilmu dan pandai goreng, tapi jangan lebih-lebih. Kadang-kadang dia goreng lebih tu, rasa mi tu tak ada, jadi rasa lain kan. So dia dah syok sangat. Okey, baik. La darara wala dirar. Ada contoh hadis lain? Ya. La taghdab. Kan, okey. Orang datang tanya Nabi SAW, "Ausini, berikan nasihat kepada saya, wasiat kepada saya." Nabi kata la taghdab. Okey. Dia datang lagi, tanya lagi, "Ausini." Nabi jawab, "La taghdab." Jangan marah. Okey. Ditanya lagi 3 kali. La taghdab juga jawapan dia. Okey, daripada situ 3 soalan. Okey, dia seolah-olah macam nak benda yang berbeza, tapi Nabi berikan yang sama, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Kenapa? Apa konsep yang ada kat situ?
Fikir-fikir sikit. Apa konsep dia? Kena sabar. Kena sabar lagi, kena sabar. Boleh? Ha? Kalau nak sebut, ni saya sebut, kalau nak goreng macam mana? Kan? Maksudnya kalau nak hurai sikit, la taghdab ni macam mana kita nak huraikan? Kena sabar ni biasalah. Kalau nak ubahkan jadi konsep dalam hadis ini, formula dalam hadis ini, ni goreng ni. Kan? Formula hadis ini ialah apa? Kepentingan bersabar. Boleh keluar sikit daripada perkataan sabar tu. Ini tips nak berceramah ni. Kan? Cuba sikit ya. Jadi bukan orang tanya macam mana jalan nak pergi ke syurga. Okey, tak apa. Jalan nak pergi ke syurga. Yang saya ingat minta wasiat kan? Nabi minta sahabat minta wasiat. Reinforcement, okey. Kalau kita nak sampaikan sesuatu Itu dalam pengajian boleh. Dalam pengajian kena ulang. Okey, kita kena ulang supaya orang yang dengar tu dia dapat. Okey. Kalau kita nak ubah jadi konsep yang saya fikir sekarang ni ialah konsep apa dia? Menjaga akal agar sentiasa waras. Ubah sikit kewarasan akal. Rational. So daripada hadis tu kita pusing sampai keluar satu macam kalau kita nak buat kek kan, kita beli macam-macam kan. Lepas tu hasilnya tu cantik. Kalau hasilnya asyik cupcake yang keluar kan, buatlah lain sikit, okey. So dalam kes ni daripada hadis tu banyak benda yang boleh difikirkan. Okey. Satu contoh lain saya nak bawa kat sini, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ini masih lagi berkenaan dengan untuk ringkasan. Kenapa kita nak kena faham benda tu? Okay, kenapa banyak dhamir? Kerana nak ringkas. Okey, dan bila nak ringkas kena ada kemahiran. Okey, kalau dhamir tu, katalah kalau dhamir tu lelaki, kita tak boleh bawa dhamir perempuan. Okey, kalau dhamir tu perempuan nak bawa dhamir lelaki boleh ke tak? Mungkin jadi boleh dalam situasi tertentu. Okey. Nah, ini banyak orang yang bukan Arab silap. Orang Arab pun dah mulai silap dah sekarang ni, apatah lagi yang bukan Arab. Okey. Baik. Al-Imam Syafi'i pernah dengar sekali orang pertikaikan hadis, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apakah yang telah berlaku kepada kepada Nughair? Okey. Abu Umair adalah adik kepada Anas bin Malik. Nabi SAW bila ziarah sesiapa, Nabi akan tanya semua orang, maknanya sembang dengan semua orang, termasuklah yang kecil-kecil ni. Budak-budak kecil pun dia akan sembang tanya juga. Okey. Jadi Abu Umair ada burung. Ada burung pet kan, dia punya binatang apa, peliharaan dia. Okey, burung dia nama Nughair. Dia main dengan burung dia tu. Okey. Satu hari masuk bila Nabi jumpa, burung dia tak ada. Burung dia dah mati. Tapi Nabi tanya juga, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apakah yang berlaku, apakah yang Nughair sedang buat, ataupun apakah yang berlaku pada Nughair? Jadi Abu Umair jawab apa? Mata ya Rasulullah, dia telah mati. Burung tu dah mati wahai Rasulullah. Cuba bayangkan. Okay, maknanya nak kata macam ni ya, pemimpin terbesar kerajaan datang tanya budak tentang dia punya pet. Kan, bukannya apa cita-cita kau, bukan itu. Dia tanya benda-benda yang sesuai dengan dia. Bukannya jadi macam saya nanti ke apa, tak. Dia tanya benda yang sesuai dengan budak tu. Jadi ada orang pertikaikan hadis ni. Kenapa Imam Bukhari bawa hadis ni? Kenapa imam-imam yang besar hadis ni tak payah riwayat pun tak apa. Okey, dengan itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala bila dengar orang pertikaikan, dia ambil hadis tu, dia keluarkan istinbat. Istinbat maksudnya keluarkan pengajaran lebih daripada 100. Daripada hadis yang kecil ni dia keluar pengajaran, antaranya boleh ambil, kan orang duk sibuk-sibuk kan, boleh ke tak boleh ambil apa, bela apa, bela pet, boleh tak boleh? Oh tak boleh, azab lah, tu lah dia kena terbang lah apa semua. Ni hadis ni iqrar Nabi kan, perbuatan, percakapan dan perakuan. Nabi memperakui. So bila budak tu simpan apa dia, binatang peliharaan, pet kan, Nabi benarkan, artinya boleh lah, dengan syarat bagi makan apa semua kan, jaga. Okey. Dan banyak lagi lah, antaranya ialah interaksi. Hebat macam mana kita pun, kita kena interaksi dengan semua orang, termasuklah yang paling kecil sekali dalam majlis tu. Okey. So itu antaranya. So ringkasan itu yang pentingnya. Bahasa Arab menekankan sudut ringkasan. Dia tak suka orang yang cakap banyak.
Okey. Dia panggil orang sebut apa? Kalam kathir. Okey, kalau tak boleh hafal kecuali yang ni pun okey lah hari ni. Kalam kathir maksudnya kita tak nak, ma urid kalam kathir. Saya tak nak cakap banyak. Apa dia? Saya nak yang ini bukan hadis, jangan hafal hadis Nabi pula. Ini kata-kata orang Arab lah. Okey. Yang kedua ialah kata-kata orang Arab kalam fadhi. Biasa dengar kot kalam fadhi. Fadhi kosong. Kalau orang datang cakap macam hebat, kalam fadhi. Kalau kita cakap banyak, waktu orang Arab kata kalam fadhi, ingatlah maknanya dia sedang kutuk kita lah maksudnya. Kan? Baik. Ganti nama al-hudur. Di sini sekarang ni kita masuk perbincangan tentang dhamir ada dua jenis. Pertama, ganti nama untuk orang yang hadir. Hadir maksudnya saya dan awak hadir lah. Kalau dia tu tak hadir kan, okay, bahasa Melayu pandai-pandai cari sendiri lah apa maksud dia. Kalau saya tu apa? Ganti nama apa? Pertama. Kalau awak? Kedua. Kalau dia? Oh gitu je, 1, 2, 3 itu senang kan? Okay. Kalau Arab dia panggil dhamir kat sini al-mutakallim. Ini nombor 1. Pertama ganti nama pertama. Ganti nama untuk orang yang bercakap. Al-mutakallim. Dia panggil dhamir al-mutakallim. Okey, letaklah dalam bahasa Melayu apa tadi? Ganti nama pertama pertama. Contohnya wa ufawwidu amri ila Allah. Ghafir 44, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Mana aku kat sini? Dalam ayat tu lah mana aku. Kalau dalam bahasa Melayu dan aku ada kan, menyerahkan urusanku. Okey, dalam ayat ni mana, dalam wa ufawwidu mana aku? Mana aku kat sini? Mana? Tak ingat dulu-dulu punya kelasnya pernah hadir itu kan? Ada. Okey. Wa ufawwidu amri. Dhamir biasanya datang selepas fa'il. Okey, fa'il ufawwidu adalah fa'il mudhari', present tense. Okey. Bahasa Melayu apa? Tak apalah, present tense cukup kita tahu. Okey. Biasanya datang lepas tu. Asalnya wa ufawwidu ana amri ila Allah. Asalnya begitu. Okay. Tapi ada disebabkan nak ringkas, maka dibuang. Dhamir ada yang dibuang kerana wajib, ada yang dibuang kerana nak mudahkan dan sebagainya. Itu cerita lain lah. Tapi yang pentingnya asalnya kat situ. So kita kata mana fa'il dia, mana fa'il, mana siapakah pembuatnya? Pembuatnya ialah aku. Mana perkataan aku tu? Wa fa'widu ana. Okey. Dhamir mustatir, dhamir yang menyembunyikan diri. Okey. So itu apakah yang menunjukkan kepada dhamir ana tu? Ufawwidu. Bila ada hamzah kat situ, maknanya dia mewakili ana. Kalau ya kat depan mewakili huwa. Kan? Kalau ta, tengoklah. Mungkin anta, mungkin hiya. Ya, tak apa. Itu saya ceritakan sahaja kat sini. Ganti nama untuk orang mutakallim. Ini dhamir hudur, iaitu orang yang hadir. Kedua, ganti nama untuk orang yang mendengar, al-mukhatab. Al-mukhatab. Kita biasa dengar mungkin khutbah, biasa dengar khutbah. Apa khutbah? Apa maksud khutbah? Ucapan, ceramah, kan? Khutbah bahasa kita khutbah. Okey. Pidato. Kalau khitbah apa? Khitbah pandai kan, masya-Allah kan. Orang muda mana jawab. Khitbah ialah peminangan, meminang. Okey. Jadi mukhatab ialah orang yang mendengar percakapan. Okey, mutakallim yang bercakap. Yang dengar tu mukhatab nama dia. Okey. Kalau sebut mukhatib, maksud dia mutakallim sama, yang bercakap. Mukhatab yang mendengar percakapan. Contohnya Al-Fatihah ayat 7, siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan-jalan orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Engkau ni kat mana? Mana anta kat sini? Ada anta tak? Sirat, mana anta ada? Ada tak perkataan anta? Tak ada kan? Mana perkataan anta itu disembunyikan? Dia sembunyi kat mana? Okey. Kalau nak baca bahasa Arab, jangan baca ekor dia. Kan? Kalau kita macam kita sebut na an'amta, orang Arab kalau dia tutup mata pun dia tahu ni mesti orang Melayu ni. Kan? Okey. Sebut alladzina an'amta, mungkin.
Okey. Saya nampak tu banyak kesilapan kita bila baca Quran. Contohnya kan, kita baca wa ufawwidu amri ila, nafas habis. Kita ulang apa? Du amri ila Allah, habis lah. Nampak tak? Okay, kena habis. Kalau nak ulang daripada awal, sama ada wa ufawwidu amri, berhenti, ulang balik. Wa ufawwidu amri ila Allah. Nak ulang boleh juga, tapi amri tak sesuai lah. Okay. Maknanya kena mula daripada permulaan huruf yang pertama. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim. Anta berada selepas an'amta. Okey. Dan kenapa letak anta? Kenapa asalnya ialah anta? Kenapa? Daripada struktur perkataan. An'amta asalnya an'ama anta. Okey. So bila digabungkan dia jadi an'amta, dan anta tu dibuangkan. An'ama dipanggil past tense. Okey, fi'il madhi. Okey. So asalnya kat situ, tapi dihilangkan, dia jadi dhamir. Dia jadi perkataan yang hilang. Kenapa? Untuk ringkasan. Okey. Dua ganti nama ini tidak perlu kepada sumber dirujuk ataupun al-marja' kerana memadai dengan ianya menunjukkan sifat hadir. Okey, so maknanya tak perlu kita nak, contohnya sekarang ni kalau ana kembali kepada sekian-sekian, tak payahlah pasal dia dah hadir kat situ. Kalau dia adalah ganti nama yang ghaib, yang ketiga, barulah perlu ni nak kembali pada siapa ni dalam ayat nanti. Okey, kita tengok nanti ya. Baik, ganti nama al-ghaib ataupun ganti nama ketiga, ganti nama untuk sifat ghaib tidak hadir ialah yang menunjukkan kepada yang tidak hadir. Bahasa kita yang ketiga, ganti nama ghaib ini perlu kepada sumber dirujuk, iaitu al-marja', yang mengaitkan ganti nama itu dengannya. Ini yang banyak orang silap. Banyak orang silap kan. Saya mengajar peringkat masters pun, peringkat MA, tanyakan ini ha ni kan, ilaihi, kepadanya ni kembali pada siapa? Oh, khilaf satu bilik tu bising. Oh ni ustaz ni kepada ni kepada ni. Saya tengok lama macam ni ke master kan. Tapi tak apa, macam mana dah sudah. Okey, selesai. Ini kembali pada ni lah. Semua tengok. Ya ke? Kan. Okay. Pasal kadang-kadang bila satu nak kaedahnya ialah biasanya marji' ataupun sumber dirujuk ialah yang paling dekat. Kalau katalah 5 ayat, kita rujuk pada yang pertama sekali. Tak jadi pasal yang sebelum tu je. Sebagai kaedah tadi tu, kaedah bukan kita bagilah, ulama kita bagi itu. Yang kedua, tengok pada jantina, ganti nama tu. Kalau jantina dia perempuan, okey, jantina perkataan tu lah perempuan. Contohnya kereta. Kereta lelaki ke perempuan? Ustaz, ya betul Ustaz ni kan. Memang kereta, bahasa Melayu kereta tak ada lelaki perempuan. Tapi kalau bahasa Arab, sayyaratun, sayyarah, biasanya yang ada ha kat belakang tu perempuan lah, biasa. Dari sudut perkataan, bukan jantina dia. Boleh beranak tak boleh beranak bukan itu kan. Jadi sayyarah. Jadi kalau dia tulis ilaiha, belakang tu ada sayyarah, belakang tu ada sa'iq. Ada pemandu, ada kereta. Kembali pada siapa? Ha tu ganti nama perempuan. Jadi kembali pada kereta lah, tak boleh pada sa'iq. Sa'iq lelaki, seorang lelaki memandu. Kalau sa'iqatun, sa'iqah mungkin dua-dua. So kena check mana satu. Okey. Baik. Jadi kalau ganti nama ketiga, ganti nama dhamirul ghaib. Okey, ghaib. Perlu ada marja'. Dia perlu ada tempat untuk kembali. Okey. Asalnya sumber dirujuk ataupun marja' ini mestilah mendahului ganti nama baik dari sudut lafaz maupun susunan dan bersesuaian dengannya dari sudut lafaz dan maksud. Okey ke tak boleh lagi? Boleh kot lah. Saya uraikan. Ini baru sikit baru ni. Kalau masuk usul fiqh memang balik tak tidur lah. Okay. Asalnya kalau dhamir, dia punya rujukan dia mesti sebelum dia, bukan selepas dia. Okey. Dan dia sebut kat sini dari sudut lafaz maupun susunan. Okay, kadang-kadang dhamir tu dia datang asalnya macam mana ni, kena tulis ni jap. Okey, saya rasa kita baca dulu, lagi saya tuliskan kat depan ya. Okey. Asalnya sumber dirujuk ini mestilah mendahului ganti nama
baik dari sudut lafaz maupun susunan, dan bersesuaian dengannya dari sudut lafaz dan maksud. Okey, contohnya wanada nuhur rabbah, dan Nuh berseru kepada Tuhannya. Sumber yang dirujuk, sumber dirujuk ini kadang-kadang difahami daripada kata kerja yang terletak sebelum ganti nama. Contohnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah kerana berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Okey, itu fakta kedua. Ketiga, sumber dirujuk ini kadang-kadang mendahului ganti nama dari sudut lafaz tanpa susunan. Okey, contohnya Al-Baqarah 124, sekejap lagi saya tulis kat depan sekarang ni baca dan cuba fahamlah kalau boleh. Wa idzibtala Ibrahim rabbuh, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya. Kemudian sumber dirujuk ini kadang-kadang mendahului ganti nama dari sudut susunan tanpa lafaz. Contohnya hamala kitabahu talibu. Okey, hamala kitabahu talibu, telah membawa kitabnya pelajar itu, ataupun pelajar itu telah membawa kitabnya. Okey, saya akan uraikan sebentar lagi. Sumber dirujuk ini kadang-kadang difahami daripada konteks ayat. Contohnya firman Allah Ta'ala An-Nisa 11, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad, dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Okey, ganti nama. Kemudian dhamir dalam ayat ini merujuk kepada si mati yang difahami daripada firman-Nya mimma taraka. Okey, kemudian mimma taraka, dari harta yang ditinggalkannya. Sumber dirujuk ini kadang-kadang tidak sesuai dengan dhamir dari sudut makna. Contohnya firman Allah Ta'ala Al-Mu'minun 12 hingga 13, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tinin thumma ja'alnahu nutfah, dan sesungguhnya kami telah mencipta manusia dari satu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani. Ganti nama dalam ayat ini merujuk kepada manusia dari sudut lafaz sahaja, kerana yang menjadi nutfah itu bukannya insan yang pertama tadi. Okey, kemudian sampai mana ni ya? Okey, kita berhenti sini dulu. Kita ambil dalam 2-3 ke? Baik. Yang pertama tadi, kembali pada yang pertama. Asalnya sumber dirujuk ini mestilah mendahului ganti nama baik dari sudut lafaz maupun susunan, dan bersesuaian dengannya dari sudut lafaz dan makna. Contohnya ialah wanada nuhun rabbahu. Okey, tengok ayat dia. Wanada nuhun rabbahu. Okey, ganti nama yang mana? Ganti nama kat sini yang mana satu? Mana? Yang mana? Kalau Arab punya mana? Satu je, dia tak banyak. Rabbahu dah 2 dah. Sahaja Okey, ni ganti nama kan? Merujuk kepada siapa? Nya ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Allah. Ni Nuh kan? Nuh, dan memanggil Nuh kepada Tuhannya. Ni Tuhan memanggil Tuhannya. Tuhannya tu siapa? Okey, nya tengok dia kan, dia marja', dia kembali kepada Nuh alaihi salam. Okey. Dan di sini disebut dari sudut lafaz maupun susunan. Okey. Dari sudut lafaz sepatutnya dhamir di akhir kan, belakang kan. So dhamir sini belakang ke depan? Depan dengan marja'. Okey, marja' dulu ke dhamir dulu? Marja' dulu, rujukan dulu. Okey, barulah datang dhamir. Selesai, tak ada masalah. Susunan betul. Okey, kemudian dari sudut lafaz sama ke tak sama? Sama tak dari sudut lafaz? Lafaz maksudnya Nuh lelaki. Dhamir ni dhamir lelaki ke dhamir perempuan? Dhamir pun lelaki juga. Selesai. Sama tak ada masalah.
sesuai dengannya dari sudut lafaz dan maksud. Okey, mendahului dari sudut lafaz maupun susunan, dan sesuai dengannya dari sudut lafaz dan maksud. Okey, jadi susunan dah selesai. Okey, dari sudut jantina pun dah selesai. Senang itulah, maksud pun dah selesai, tak ada masalah. Okey, ini contoh yang pertama. Boleh? Boleh. Tengok contoh yang kedua. Kadang-kadang difahami daripada kata kerja yang terletak sebelum ganti nama. Tengok Nak padam ni dulu. Nak padamkan dia bercampur. Apa ayat yang dibawa? Ayat dia apa? Jauh sangat. I'dilu kan, i'dilu huwa, betul? Aqrabu littaqwa, betul ke? Sumber dirujuk ini kadang-kadang difahami daripada kata kerja yang terletak sebelum ganti nama. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Okey. Okey, tengok dialog sini. I'dilu apa maksud dia? Kalau betul-betul punya terjemahan apa? Berlaku adil apa? Wow, ni nak terjemah apa? Jamak kan? Apa nak kata apa? Faham tak maksud saya? Kita boleh terjemah umum, tapi kalau untuk nak belajar, i'dilu, kalau i'dil berlaku adil. Lu apa benda? Lu tu lu lah kan? Maksudnya berlaku adil lah. Berlaku adil lah. Kamu tak, kalau kamu i'dil cukup dah. Kamu semua. Okey, kamu semua ni biasa kita sebut untuk orang ramai kan. Anda semua, maksudnya ramai ke sikit? Ramai. Kalau anda, maksudnya satu kan? Okey, berlaku adil lah kamu semua. Itu terjemahan asal dia, yang detail. Okey, huwa kalau terjemah dia lah. Nak tanya, dia ni kembali kepada siapa? Marji' dia siapa? Siapa? Boleh saya minum sikit, cari tu. Dia tu kembali kepada siapa? Fikir sekejap. Baca balik semula yang muka surat sebelum tu, muka surat apa? Belakang tu. Bawah sekali dia kata apa? Boleh difahami daripada kata kerja yang disebut sebelumnya. Apa maksudnya tu? Huwa kembali kepada siapa? Huwa kembali kepada kamu semua. Itu satu opinion lah. Ada tak second opinion? Nak operate, jangan operate terus. Cari second opinion. Huwa kembali kepada siapa? Nabi Muhammad. Kepada siapa? Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Okey. Ini second opinion. Okey, dalam kes ni kena cari third opinion. Berlaku adil. Huwa kembali kepada berlaku adil. Maksudnya huwa kembali kepada al-adil, keadilan. Yang difahami daripada, nampak? Ini adalah kata kerja. KK kata kerja. Huwa ni dhamir kembali kepada marji' yang difahami daripada kata kerja. Difahami bukan perkataan. Kalau ini adalah perkataan. I'dilu huwa ni apa? Al-adlu. Okey, al-adlu ambil dari mana? Ambil dari sini lah. Tapi dhamir ni tak balik kepada sini. Dhamir kembali kepada sini. Itu huraian dia. Difahami. Yang difahami daripada kata kerja. Jadi kalau dalam ilmu bahasa Arab, khususnya ilmu Quran, bila nak pergi pada Arab, Nahu dengan saraf, grammar Arab dengan pemuda saraf, saya tak tahu apa terjemahan dia tentang daraba, tadaraba, benda tu kan. Okey, perubahan perkataan ni. Macam mana kita nak tahu kita dah sampai kepada martabatnya, dah faham atau tak faham? I'rab ni ialah huraian secara detail. I'dilu fi'lun, apa fi'il apa ni? Fi'il amr. Okey, fi'il amr. Lepas tu dia punya, kalau fi'il ada fa'il. Fa'il dia mana? Pembuat dia waw. Okey, dhamir. Okey. Okey, kemudian kalau huwa pula adalah
Dhamir, mana marja' dia? Tu dia huraikan dia. Marja' dia adalah kepada, nak kata antil tak boleh. Pasal dia tak boleh merujuk kepada perbuatan. Dia kena merujuk kepada satu kata nama yang zahir. Kata nama zahir tak ada kat sini. Kata nama zahir ada dalam ni, iaitu al-adlu, keadilan. Okey, aqrabu dan seterusnya lah. Okey, boleh. Itu adalah huraian yang kedua. Macam tak boleh je ni. Tak apalah. Saya senam sini je. Sini. Kalau kita antara tujuan dalam satu majlis lah, ada orang kata, bila saya terjemahkan kitab usul fiqh tu, dia seorang kawan ni minta kita bagi ceramah tentang buku ni. Dia bagi ceramah, saya kata buku ni wajib, bukan buku ni lah, ilmu usul fiqh wajib dipelajari oleh semua golongan. Ulama' memang sah lah, ataupun pelajar, penuntut ilmu memang sah lah. Yang orang awam pun kena belajar juga. Jadi orang macam pelik, kenapa pula orang awam kena belajar? Orang kena belajar lah solat apa semua kan. Ya, tapi usul fiqh kena ke? Saya kata kena. Kenapa? Kerana supaya dia tahu usul fiqh tu tak senang. Maknanya dia tahu nak keluarkan hukum bukan senang. Ni kenapa majlis fatwa lambat sangat keluar hukum ni? Dia nak keluarkan hukum tu, dia kena tahu apa benda tu. Lagi pula perkara yang bukan berkaitan dengan bidang dia. Bidang dia contohnya, mufti seorang ni bidang dia adalah tafsir. Benda yang nak dibincangkan ni adalah berkenaan dengan bumi. Apa benda lah yang ada kat bumi ni, halal ke tak halal ke haram, dia tafsir. So dia kena ada satu kertas kerja yang sampai menghuraikan benda tu. Berdasarkan ilmu yang ada pada dia dan penjelasan ni, baru dia boleh keluarkan hukum. Okey. Kemudian satu lagi, mudarat ke tak mudarat. Setakat nak kata dia bidang fiqah, dia tahulah tak boleh mudarat, tapi benda ni mudarat ke tidak, kena panggil pakar apa? Perubatan. Pakar makmal ke apa, tengok, cek benda ni kan. Apalah, letaklah benda kayu ke apa benda ke, minyak keluar kat mana-mana ke, boleh guna ke tak boleh guna. Takkan nak suruh ustaz tengok dia buat apa kan. Dia kena pakar makmal tu, tengok, cek apa semua, kadar nisbah sekian-sekian, memudaratkan, nisbah sekian tak memudaratkan. Kalau dicampurkan dengan sekian-sekian tidak mudarat, boleh lah. Dia berdasarkan pada huraian yang ini, barulah geng mufti ni pula kata okey, yang ni macam mana, yang ni mudarat dia lebih, haram. Okey. Jadi kadang-kadang dia memakan proses. Sama juga dengan hukum di mahkamah. Dia kena tangkap, kenapa tak kena pancung lagi? Dia ingat pancung, tangkap pancung terus gitu ke? Kan? Macam cerita Alibaba kan dalam Disney. Ada kan siapa princess tu, dia tangkap terus orang tu nak potong. Itu adalah gambaran salah terhadap hukum potong tangan dalam Islam. Tukang kedai, dia tak boleh potong tangan tu. Dia kena bawa jumpa mahkamah, apa polis apa semua, barulah disahkan, barulah boleh potong. Disahkan sama dia tu gila ke tidak ke apa semua ke, ataupun dia tu tidak miskin, tidak tak terpaksa. Okey. So kalau tengok tu kena berhati-hati. Okay, tengok kartun boleh, tapi tengok dengan anak, cerita ke anak, ini tak boleh, ni salah ni. Ini betul. Okey. Lama-lama anak tu kata, mak pergi tidur lah. Kan? Tak apa. Okey, baik. Okey. Jadi kena tahu benda ni. Saya nak cakap kat sini, bab ni sahaja mungkin kita tak berfaham. Paling kurang kita tahu bahawa nak faham, nak tafsir tu kadang-kadang 2-3 pendapat. Ayat ni je 2-3 pendapat. Kenapa? Kerana ilmu ni lah nak menentukan secara detail siapakah sebenarnya. Okay? So kadang-kadang kalau kita tak tahu, kita akan kata, alah, ayat senang macam ni pun nak bergaduh. Okay? So paling kurang orang awam bila dia belajar benda tu, dia tahu, kita orang awam kan, kita tahu bahawa bukan senang nak sampai tahap tu. Okay? Dan kalau kita dapat faham, maka lagilah kita senang nak baca satu-satu teks dalam tafsir, fiqh dan sebagainya. Okay, baik. Yang ketiga, sumber dirujuk ini kadang-kadang mendahului ganti nama dari sudut lafaz tanpa susunan. Kan dah faham dah sekarang ni lafaz dengan susunan? Tak ada jawab tu maksudnya faham lah kot lah. Tak apa, saya huraikan nanti. Ayat dia apa? Ayat dia ialah wa idh ibtala Ibrahima Rabbuhu. Okay, wa idhib ibtal.
Ibrahim Rabbuhu. Okey, boleh? Sumber dirujuk ini kadang-kadang mendahului ganti nama dari sudut lafaz tanpa susunan. Okey, lafaz susunan tidak. Okey, apa susunan? Okey, kita tengoklah. Wa'id dan tatkala, semasa. Ibtala, menguji. Ibrahimah Rabbuhu, menguji Ibrahim Tuhannya. Maksudnya menguji akan kepada Ibrahim Tuhannya. Maksudnya Tuhannya yang menguji Ibrahim AS. Boleh ya? Okey. Kalau dari sudut lafaz tak ada masalah. Yang ni kan dhamir ini berada di belakang kan, nombor 2 kan, di belakang. Okey, dan kembali kepada Ibrahim. Betul? So Ibrahim Ibrahim disebut dahulu, marji' tu disebut dahulu, rujukan, kemudian barulah dhamir. Selesai. Tapi dari sudut susunan dia tak ikut. Apa maksud dari sudut susunan dia tak ikut? Maksudnya ialah, tengok kita ambil bahasa senang-senang sikit boleh? Tak ada akalah je, tak ada. Qara'a lah, qara'a. Okey. Nak suruh banyak baca ni kan. Qara'a siapa? Ahmadu. Ahmad baca apa? Al-Kitabah. Tengok susunan susunan. Susunan ini adalah fi'il kan, kata kerja. KK kata kerja. Ahmad adalah kata nama, dia panggil pembuat dia apa? Fa'il dia panggil apa? Predator apa? Apa? Subjek tu apa? Tu betul, fa'il, pembuat. Tak tahu? Oh, habis. Tak apalah. Bahasa Melayu dia panggil bahasa Arab panggil fa'il, pembuat pembuat. Ini dia panggil maf'ul. Okey, maf'ul. Tengok susunan dia. 1, 2, 3. Saya ringkaskan. KK, K lah, KFM. Dia kena KFM. Sini macam mana? Ni apa? Ni adalah ni baca tengok elok. Ni adalah nombor 3. So mula dengan M. Okey. Ni tak apalah, K kat sini tak apa. K sepatutnya FM kan, KM F. So dari sudut susunan dah tak betul. Susunan asal lah tak betul. Tapi dari sudut apa dia panggil tadi dari sudut mendahului tanpa susunan. Okey, dari sudut zahir tak betul, tapi dari sudut maksud betul. Mendahului ganti nama dari sudut lafaz tanpa susunan. Kalau kita tengok sini K M F, salah lah. Salah, tak kena dengan KFM asalnya. Okay. Tetapi maksud tak berubah. Tak ada masalah, maksud tak berubah. Okey. So dia sebenarnya dia macam kita kata makanlah dan minumlah. Tapi dia minum dulu, dia makan dulu. Ada masalah ke? Tak ada. Yang penting dua-dua masuk, nanti dia akan bergolak dalam tu, tak kisahlah kan. Boleh? Ini maksud yang kedua. Hari inilah paling susah saya nak mengajar ni, tahu. Senang kita subkontrak boleh tak? Ada tak ustaz yang mengajar bahasa Arab ni? Kita subkontrak pada dia kot. Tapi tak apa, saya huraikan sahaja. Okey. Sumber dirujuk ini kadang-kadang mendahului ganti nama dari sudut susunan tanpa lafaz. Ini terbalik pula, susunan tanpa lafaz. Hamala kita bahu at-talibu. Kena letak perkataan kena letak dia panggil harakat. Hamala kitabah. Jangan sebut kitabu. Sebut kitabah.
kitabahu talibu. Okey, telah membawa kitabnya pelajar itu. Okey, kita tengok kat sini. Ni ibtala, saya kat sini hamala kitabahu at-talibu. Ni bahu. Ada tak beza antara yang bawah ni? Saya letak A dengan B. Macam jadi otometris pula kan. A dengan B ada beza tak? Mana lebih jelas? Kan? Apa beza dia? Bezanya ialah yang ni. Betul? Betul tak betul? Betul. Okey, kerana ni sama. Ini pun sama juga. So bezanya adalah ni, kedudukan dhamir ni. Kedudukan dhamir pada A adalah mendahului apa dia? Sumber yang dirujuk, iaitu kitab Ibrahim. Ibrahim mendahului dari sudut lafaz, tapi bukan susunan. Sepatutnya dia di belakang, ikut susunan. Ni sepatutnya ada kat sini. Betul kan? M kat belakang kan? Alah, saya macam mana? Okey kat tak okey ni? Boleh Ini sepatutnya dia kat belakang. Dia sepatutnya pergi kat sini. Kat sini, dia berada kat sini. M, bukannya tengah-tengah ni. Okey. Yang ni betul tak? Dhamir ni. Dhamir ni dia macam mana? Dia sepatutnya dhamir ni dekat sini. Tapi tak boleh buat gitu pasal dari sudut bahasa Arab kan. Dia dah kembali ke sini. Yang ni dhamir kembali ke sini. Kita dah sebut dhamir kena kembali ke belakang ke depan? Ke belakang. So dari sudut ke belakang ni betul lah ni. Tapi sepatutnya perkataan tu di depan. Okey, yang ni pula nampak macam kembali ke depan. Dia kembali ke depan dari sudut apa? Dari sudut zahirnya begitu, tapi sebenarnya talib tempatnya adalah di sini. Kerana dia adalah apa? F kan? F sepatutnya di sini. Boleh ya, insya-Allah. Tak ceritakan ini keunikan bahasa Arab ni lah kan. Dia ada dia adalah macam-macam. Kan? Saya pernah tengok, ni keluar tajuk sikit lah. Saya pernah tengok orang Afghanistan, dia masak sedap makanan dia. Tapi masa dia masak tu kita tak percaya. Bukan pasal kotor, tak bersih-bersih lah. Tapi apa? Dia letak dia air tu, dia masak macam kuah kan. Masa makan tu sedap. Tapi tak sangka dia masak begitu ringkas macam tu. Kalau kita nak kena tumis lah, nak kena tu lah apa semua, dia buat apa? Dia letak air, dia letak minyak, dia letak semua. Sambil-sambil air menggelak, dia potong. Orang lelaki lah buat kan, potong. Masuk semua, ambil daging, masuk, dia biarkan. Siap sedap pula. Kita yang duk tumis apa semua ni, tengok ada hitam-hitam. Pasal apa? Pasal tumis tu apa? Dia terbakar kan. Ni apa hitam ni? Oh, ni apa? Bawang yang terbakar tadi tu. Dia tak ada, dia cantik semua. Okay? Saya pentingnya sekarang ni saya nak ceritakan apa kisah tu pasal apa. Inilah, benda ni kadang-kadang dia pening, tapi benda tu penting kerana proses tu akan memberi maksud, memberi impak kepada pentafsiran nanti. Okey, tak apa, teruskan. Sumber dirujuk. Satu lagi, sumber dirujuk kadang-kadang difahami daripada konteks ayat pula. Contohnya, tadi daripada konteks perkataan, kata kerja. Ni konteks ayat pula. I'dilu dah hilang dah. I'dilu kan. Kita dapat keluarkan apa? Al-adl, keadilan. Yang ini pula konteks ayat tu sendiri. Contohnya, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dhamirnya mana? Dhamirnya ialah lahu. Hu tu sendiri, hu. Okey, hu kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa? Abawaihi kan, lahu. Okey, kembali kepada siapa ni? Wahid, kembali kepada seorang. Seorang yang apa? Okey, so jawapannya ialah kembali kepada si mati, al-mayyit. Mana al-mayyit dalam ayat ni ustaz? Tak ada pun. Al-mayyit diambil daripada konteks ayat mimma taraka, daripada apa yang ditinggalkan. Ditinggalkan oleh siapa?
oleh dia yang telah mati. Okey. Baik, teruskan. Sumber dirujuk ataupun marja' ini kadang-kadang tidak sesuai dengan dhamir dari sudut makna, dari sudut maksud. Okey, contohnya walaqad khalaqnal insan, dan sesungguhnya kami telah mencipta manusia dari satu saripati min sulalatin min tin, tanah kan, tanah campur air, itu asalnya manusia, iaitu Adam alaihissalam. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani, min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfah. Okay, kalau tengok ayat ni, macam mana ni Nabi Adam dicipta daripada tanah, tanah liat, tanah campur air. Okay, kemudian dibentukkan jadilah Adam alaihissalam. Kemudian kepada air mani pula, mana satu ni? Okey, jadi ja'alnahu, hu sini bukan kembali kepada insan, okey, tetapi insan yang pertama. Tengok ya, ganti nama dalam ayat ini merujuk kepada manusia dari sudut lafaz sahaja, kerana yang dijadikan nutfah itu bukannya insan yang pertama tadi. Kalau dalam ayat walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, stop kat situ. Dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia daripada air tanah, daripada apa? Apa tadi saya sebut? Tanah liat. Kalau nak terjemah manusia ni siapa? Adam alaihissalam, iaitu manusia yang pertama. Kemudian summa ja'alnahu nutfah, kemudian kami jadikannya, kembali kepada siapa? Kalau sebut kembali kepada Nabi Adam, salahlah. Dia kembali kepada manusia. Okey. Baik. Walaupun zahir nampak macam kembali kepada manusia, iaitu Adam. Tak, ini manusia, iaitu manusia, generasi manusia. Okey, sekiranya sumber dirujuk ini sesuai dengan singular dan plural, okay, saya pasal tak tahu bahasa Melayu apa kan. Ganti nama, dhamir boleh merujuk kepadanya dengan salah satu makna tersebut. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca dan saya huraikan. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang salih, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Kepadanya. Nya sini satu. Nya ha, yang kita dah sebut, bila ha tu maksudnya seorang. Okey. So macam mana ni? Sumber rujukan sini sesuai untuk singular dan plural, untuk jamak dan juga untuk mufrad. Jadi ganti nama boleh merujuk kepadanya dengan salah satu maksud tersebut. Okey. Kalau kita tengok ahsanallahu lahu, ahsanallahu lahu, Allah telah memberikan rezeki yang baik untuknya, iaitu untuk seorang. Tiba-tiba yang sebelum tu ada wa man yu'min billah, orang ada dan siapa yang beriman. Kemudian khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Maknanya seorang pun ada, ramai pun ada kan. Okey, jadi dhamir dalam lahu boleh kembali kepada salah satu daripada dua. Okey. Dia kalau nak pergi detail saya takut tak tercapai. Cukuplah setahap tu kan. Asalnya sekiranya terdapat banyak ganti nama, sumber dirujuk adalah satu sahaja. Okey, 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Yang dia ajar kepadanya oleh Jibril. Okey, baca ayat tu. Ganti nama rafa', dhamir yang hukumnya marfu'. Dhamir marfu' maksudnya ialah dhamir fa'il, pembuat. Dalam ayat ini merujuk kepada syadidul quwa, yang keras kekuatannya, iaitu Jibril alaihissalam. Okey. 'Allamahu syadidul quwa. Okey, jadi bila dhamir dah banyak, contohnya 'allamahu syadidul quwa, selesai satu. Dzu mirratin fastawa, fastawa ada dhamir. Okey, wa huwa dhamir lagi. Dana ada dhamir kat situ. Fakana ada dhamir huwa lagi. Fa auha dhamir huwa lagi. Okey. Okey. Jadi itu semua merujuk kepada seorang. Itu yang biasa. Sekiranya terdapat banyak dhamir, maka dirujuk kepada satu sahaja. Jadi itu yang meringkaskan. Contohnya kita sebut Ja'a Aliyun, Ali datang. Lalu dia baca faqara'a wa kataba wa
Adakah kembali pada orang yang berbeza? Tak, kembali kepada orang yang sama. Okey. Kemudian, asalnya dhamir merujuk kepada benda yang terdekat, kecuali sekiranya benda itu yang disandar ataupun mudhaf, dan yang disandar kepadanya mudhaf ilaihi, maka ganti nama dhamir merujuk kepada yang disandar ataupun mudhaf, kerana dialah yang diperkatakan. Ni boleh faham ke tak boleh ni? Kan? Tak apa, senang je sebenarnya. Tengok dalam ayat ni. Contohnya, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alnahu. Hu kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa? Adakah kembali kepada Musa? Adakah kembali kepada Al-Kitab? Adakah kembali kepada yang terdekat siapa? Yang terdekat Musa tu, sakit kepala ni. Yang terdekat kitab lah, tengok elok. Sebelum ja'alna ada apa? Kitab Musa tu dah jauh dah. Okay? Ni mesti tak buat kopi untuk diorang, kesian diorang. Kan? Wa ja'alnahu, sebelum wa ja'alna ada siapa? Ada kitab ke ada Musa? Kitab. Lepas kitab, belakang ni lagi ada Musa, belakang ni lagi ada na. Okay, jadi asalnya merujuk kepada yang paling dekat sekali. Paling dekat ialah Alkitab. Okay? Dia nak belajar, saya bagi tips lah kan, nak belajar Nahu ni satu, grammar Arab dengan Nahu dengan saraf, dua ni, satu kena berterusan. Dia tak boleh belajar bulan ni belajar penuh, bulan depan cuti, bulan depan satu lagi honeymoon, satu lagi pula tak ada, kira orang Arab kata ma'assalamah. Okay? Ma'assalamah, bukan ahlan wa sahlan, ma'assalamah. Okay? Ataupun teruk lagi innalillah. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, bila datang tu tengok, jangan pergi jauh-jauh kat sini. Contohnya bila dia sebut tadi dhamir merujuk kepada benda yang terdekat. So dia nak bincang dari sudut posisi. Yang paling dekat, yang jauh apa semua, okey, baik. Okey. So bila disebut wa ja'alnahu, apakah yang paling dekat sebelum wa ja'alnahu? Alkitab. Okey. Jadi terjemahan kita ialah, dan kami berikan Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya, itu apa? Dan kami jadikan kitab Taurat sebagai hidayat. Bukannya kami jadikan Musa sebagai hidayat. Okey? Okey. Contoh bagi dhamir yang merujuk kepada yang disandar, atau sebut perkataan Arab lah, mudhaf dan mudhaf ilaihi, ialah firman Allah dalam surah Ibrahim 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ha kembali kepada, kalau paling dekat ialah apa? Allah paling dekat kan? Okey. Tetapi nikmatullah adalah mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi, senang kita nak cerita, ialah macam kalau buku saya, buku mudhaf saya adalah mudhaf ilaihi. Okey. Nikmatullah, nikmat adalah mudhaf, Allah mudhaf ilaihi. Jadi sebenarnya kalau saya cakap tengok buku saya suruh tengok buku ke tengok saya? Tengok buku lah. Tak nampak tak? Mudhaf. Bukan saya ni. Tengok buku saya, tengok kunci saya, tengok pen saya, tengok telefon saya, tengok apa-apa apa lagi tak kan? Baju saya, tengok benda tu, bukan tengok saya. Itu namanya mudhaf. Jadi kat sini sama juga dalam bahasa Arab. Kalau ada mudhaf ilaihi, perbincangan adalah tentang mudhaf, bukan mudhaf ilaihi. Okey? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ay la tuhsu ni'matallah. Itu huraian dia. Kamu tidak akan dapat menghinggakan ataupun menghitung nikmat-nikmat Allah. Okey, kadang-kadang kaedah asal ini bertukar sekiranya ada dalil yang menukarkannya. Itu tak apa. Ni tak bagi contoh, maka letak je lah dalam minda kita. Ini adalah yang asal. Kadang-kadang dia boleh berubah. Dia fleksibel. Bila fleksibel ni yang menyebabkan pelajar-pelajar master yang balik dari luar negara pun test yang tu dia jadi pening. Apatah lagi yang kita ni masih lagi tak pergi luar negara untuk belajar kan. InsyaAllah. So jangan risau, kalau tak tahu benda tu jangan risau. Bukannya lama habislah saya, tak habis apa, sesatlah saya, tak. Senang aja, tanya Ibnu Katsir, tanya Tabari, mereka akan berikan tafsir tu. Tapi kalau nampak macam pelik sikit, kita kena ingatlah, mungkin dia melihat kepada beberapa usul yang ada dalam kaedah-kaedah pentafsiran, kaedah ulum Quran. Okey, sebab tu dia boleh keluarkan maksud yang ni. Okey. Baik, al-izhar. Lepas izhar habis kan? Ganti nama, terasing, dhamir al-fasl, al-iltifat. Okey. Ada masa lagi, saya rasa kita habiskan ni sikit. Al-izhar adalah
penggunaan kata nama zahir pada tempat al-idmar, penggunaan ganti nama. Ini pun satu perbincangan. Sepatutnya letak dhamir, tapi diletakkan isim zahir. Okey, isim zahir iaitu kata nama zahir. Okey, contohnya dhamir macam kita faham tadilah, hu kan, ha dan sebagainya. Kalau kata nama zahir pula ialah seperti Muhammad, okey, kitab, Ibrahim. Itu kata nama zahir, kata nama yang asal tu. Okey. Asalnya hendaklah digunakan ganti nama pada tempat ganti nama. Kalau ada tempat tu sesuai untuk ganti nama, jangan letak nama yang zahir. Apa dia panggil apa bahasa Melayu ni? Kata nama khas ya. Jangan letak kata nama khas. Kalau boleh sebut hu, jangan sebut Muhammad. Okey, jangan sebut. Okey. Kerana ini lebih menjelaskan makna dan meringkaskan lafaz. Itu konsep bahasa Arab tadi kan, dia nak ringkas. Okey, jangan sebut contohnya jaa aliyun faqara'a al-kitaba. Kita sebut faqara'a aliyun al-kitaba wa akala aliyun al-ta'ama wa daraba aliyun sadiqahu. Ali tak payah. Akala, daraba, tak sebut ali dah. Pasal dah faham di situ ada dhamir, dah boleh letak, dah sampaikan, boleh letak ganti nama. Jangan letak kata nama khas. Okey, faham yang ni? Kita dapati ada ganti nama yang merujuk kepada 20 perkataan sebelumnya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Cuba tengok sikit surah Ahzab ni, 20 ganti nama tu. Apa yang dimaksudkan, boleh tak? Siapa ada Quran? Boleh buka ayat. Apa cuba nyatakan sedikit 20 ganti nama, 20 perkataan sebelumnya. Ada siapa yang ada Quran, boleh? Biasa ada Quran sini. Belakang. Okey. Boleh tak apa? Surah Al-Ahzab 35. Ahzab surah dia 33. Okey. 35. Okey. Cuba tengok ayat-ayat sebelum tu. Siapa yang nak buka, cuba beritahu. Bukan ayat sebelum tu, ayat sama juga. Cuba baca ya. Wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Nampak tak? Cuba bayangkan ya. Cuba tengok dulu sebelum bayangkan. Sebelum tengok innal muslimin wal muslimat sampai kepada wadzakirat. Ada 20. A'addallahu lahum. Cuba bayangkan a'addallahu lahum tu diulang balik. Nampak tak? Tak cantik lah kan? Dan bahasa Arab dia mementingkan ringkas. Jadi dia kalau ulang balik dia akan jadi macam ni lah. A'addallahu lil muslimina wal muslimati wal mu'minina dia ulang balik tadi tu kan. So dia bahasa Arab dia tak boleh gitu. Dan Al-Quran adalah bahasa Arab yang paling hebat. Okey, baik. Jadi itu konsep asalnya. Kalau tempat kena dhamir, letak dhamir. Jangan letak isim zahir dan jangan letak kata nama khas. Tapi kadang-kadang kadang-kadang ganti nama ataupun dhamir digantikan dengan kata nama khas. Inilah yang dinamakan al-izhar fi mawdhi'il idmar. So ada satu kaedah. Ulama kita bila tengok asalnya begini, tapi ada juga Quran buat macam ni, iaitu al-izharu fi mawdhi'il idmar. Menggunakan kata nama khas pada tempat yang sepatutnya digunakan ganti nama. Okey. Cara ini mempunyai banyak faedah mengikut konteks ayat.
Antaranya ialah pertama, mensabitkan ataupun menetapkan hukum yang terkandung dalam kata nama zahir bagi subjek yang dirujuk. Kedua, menerangkan sebab hukum itu. Ketiga, meluaskan hukum bagi semua orang yang mempunyai sifat yang terkandung dalam kata nama zahir. Maknanya Al-Quran, kalau dia nak ubah satu kebiasaan, ada sebab. Kebiasaannya kalau tak sebut kata nama zahir, dia tak sebut. Tapi kadang-kadang disebut juga kerana ada faedah yang lebih hebat lagi, yang perlu disebut kata nama zahir. So kita jangan cakap, dalam beberapa tempat ini Al-Quran telah menyalahi kaedah bahasa Arab. Salah. Kita kata dalam beberapa tempat ini Al-Quran telah menyatakan kata nama khas menggantikan kata nama ganti nama, kerana sebab-sebab yang berikut. Dan ini menunjukkan Al-Quran ada kehebatan. So beza dua kenyataan tadi. Contohnya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Sepatutnya apa? Bukan sepatutnya, maknanya asal dalam bahasa Arab kita baca apa? Fa innallaha aduwwul lahum. Hum kembali kepada man kana aduwwan lillah, ataupun fa innallaha aduwwul lahu. Mungkin begitu. Man kana, man adalah sesiapa kan, yang menjadi musuh kepada. So adu, maka Allah, dia ada siapa jadi musuh kepada Allah, malaikat, rasul, Jibril, Mikail, maka Allah musuh untuknya, kepadanya. Nya fa innallaha aduwwun lahu, ataupun lahum kalau banyak kan, orang kafir yang banyak. Tapi kenapa Allah sebut lil kafirin? Kenapa? Kerana siapa yang memusuhi Allah, malaikat, para rasul, Jibril dan Mikail, sifat yang ketara pada mereka ialah kafir ataupun kufur. Jadi Allah nyatakan benda ni nak menunjukkan Allah musuh pada orang yang kafir. So jangan kita boleh, daripada sini kita boleh buat huraian bahawa siapa yang tak suka Jibril. Ada tak orang tak suka Jibril? Syiah, Yahudi. Orang Yahudi memang tak suka Jibril. Mikail pun sama juga. Antara sebab ayat ni turun ialah untuk nak menyanggah golongan Yahudi yang tak suka Jibril dan Mikail. Bila datangnya Jibril, bila disebutkan kepada orang Yahudi, mereka mengatakan itu adalah musuh orang Yahudi. Satu ayat ni, siapa yang musuh kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail. Kenapa Jibril dan Mikail? Sedangkan malaikat kan dah sebut sebelum tu kan, wa malaikatihi, masuklah Jibril dan Mikail kerana khusus untuk ni untuk orang Yahudi, bagi smack kat orang sikit, kena kan. Maknanya kamu semua kafir dengan memusuhi Jibril dan Mikail. Allah tidak mengatakan fa innallaha aduwwul lahu. Allah kata fa innallaha aduwwun lil kafirin, kerana nak sebab tadi tu. Sebab tadi apa dia? Penggunaan kata nama zahir di sini atau kata nama khas di sini membawa faedah. Pertama, mensabitkan hukum kufur bagi orang yang bermusuh dengan Allah, para malaikat, para rasul, Jibril dan Mikail. Menerangkan bahawa Allah Ta'ala adalah musuh mereka kerana kekufuran mereka. Ketiga, semua orang kafir adalah musuh Allah. Nak menekankan sifat tadi, sifat yang keji tu. Contoh lain, وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. Al-A'raf 170. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, iaitu Taurat, serta mendirikan solat, akan diberikan pahala kerana sesungguhnya kami tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang mengadakan pembaikan. Islah. Allah tak sebut innallaha la nudhi'u ajrahum. Sepatutnya gitu je, innallaha la nudhi'u ajrahum. Kerana boleh letak ganti nama, tapi Allah tak bawakan ganti nama. Allah bawakan kata nama khas. Kenapa? Mensabitkan hukum islah, membuat baik pulih bagi orang yang berpegang dengan Al-Quran dan mendirikan solat. Yang kedua, menerangkan bahawa Allah Ta'ala memberi mereka pahala atas islah. Perbuatan islah itu sendiri adalah satu perbuatan yang hebat. Dapat pahala yang besar. Semua orang muslih yang membuat yang membaik pulih akan dapat pahala yang tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dia nak tekankan erti yang ada dalam kataan muslihin. Seterusnya, kadang-kadang kata nama zahir mesti digunakan. Yang tadi itu
Boleh, tapi tak dibuat kerana ada maksud tertentu yang lebih hebat. Kadang-kadang mesti digunakan, khususnya sekiranya terdapat dua sumber yang dirujuk bagi satu ganti nama. Okey, dhamir satu tapi ada dua. Yang belakang tu mungkin yang ni, mungkin yang ni. Mungkin A, mungkin B kan. Okey, di mana ganti nama itu boleh dirujukkan kepada salah satu daripada kedua-duanya. Dhamir yang kita bawa ni dia boleh direferkan kepada salah satu daripada dua-dua. Mana-mana pun boleh. Okey, akan tetapi yang dimaksudkan ialah salah satu, tapi yang sebenarnya ialah satu, bukan dua-dua. Okey, jadi kita kena letakkan perkataan. Kita kena letakkan kata nama khas. Contoh kalau dalam doa, Allahumma aslihil muslimin wa wulata umurihim wa bitanata wulati umurihim. Ya Allah, perbaikkanlah orang-orang Islam, jadikan orang Islam salih kan, iaitu aslihil muslimin wa wulata umurihim. Ya Allah, perbaikkanlah orang-orang Islam, dan bukan itu ya, buang dan pemimpin-pemimpin mereka. Okey, dan penasihat pemimpin-pemimpin mereka. Okey, sekiranya digunakan lafaz wabitanatahum, asalnya wabitanata, sepatutnya wabitanatahum lah kan, tapi tak boleh kerana boleh difahami penasihat orang Islam dan penasihat pemimpin. So kita nak fokus kepada penasihat pemimpin. So dalam doa kita kena sebutlah wabitanata wulati umurihim, dan penasihat pemimpin. Okey, so itulah secara umumnya. Kalau diperlukan, kaedah itu boleh dilanggar. Faham tak? Maksudnya kita ada kaedah umum kan. Kaedah umum, contohnya lampu merah. Boleh tak kita nak langgar lampu merah? Boleh tak boleh? Boleh? Lampu merah tak boleh lah, kaedah asal tak boleh. Tapi kalau situasi tertentu boleh je. Emergency dan sebagainya dibenarkan. Okey, contoh paling utama ambulans duduk langgar benda tu kan. Itu emergency tu kan. Okey, emergency. Okey, jadi kalau berlaku pelanggaran kaedah dengan sebab-sebab yang kuat, dibenarkan. Ini kita boleh rujuk pada istilah ataupun kaedah ulama kita letak, likulli qa'idatin syawaz ataupun likulli qa'idatin syaz. Bagi setiap kaedah itu ada pengecualian. Okey, sebab tu kadang-kadang syarat pengambilan sekian, tengok ada dua orang ni, kenapa askar ni tak tinggi sangat ni? Sepatutnya askar berapa kaki dah? Letaklah dalam kaki kan ni, baru 5 kaki setengah dah masuk dah. Dia dikecualikan. Dan dikecualikan ni dia tak boleh lebih lah, tak boleh lah majority adalah yang dikecualikan, tak boleh. Dia jadi simple ataupun minority yang sikit sahaja. Barulah dinamakan dikecualikan. Tapi kalau semuanya dikecualikan, dah lebih baik tukar kaedah tu. Faham tak? Okey. So itu kita kena faham. Kadang-kadang perbincangan akan, kalau kita tak faham, kadang-kadang kita tengok okey, kat sini mesti letak dhamir. Sedangkan kenapa ada kata nama zahir? Kenapa ada isim zahir, kenapa ada? Kerana dia dikecualikan daripada kaedah yang asal. Okey, wallahu alam, saya rasa itu saja kot untuk hari ini. Kalau ada soalan mungkin. Allah mencabar kaum musyrikin dalam waktu itu untuk membaca ayat ayat yang untuk melawan perkataan Al-Quran. Adakah maksudnya sebab masa tu ada punya ayat macam itu yang dimaksudkan kehebatan Quran ni, adakah dari segi macam bincang tentang bahasa dia ataupun makna? Okey, soalan saya cuba ulang. Allah Subhanahu Wa Taala mencabar golongan kafir Quraisy Arab masa zaman tu untuk membawakan satu Al-Quran. Okey, kemudian diturunkan lagi membawakan satu surah. Okey, kemudian diturunkan kepada satu ayat kan. Okey, kepada satu ayat. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan cabaran ini? Adakah dari sudut susunan macam kita bincang tadi, ataupun dari sudut maksud? Jawapan dia dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Satu dari sudut susunan, yang kedua dari sudut maksud. Okey.
Kalau kita tengok keseluruhan Al-Quran ni, ada cerita apa? Ada cerita apa? Cerita apa? Cerita para Nabi. Lagi apa? Kaum. Para Nabi dan kaum dia. Sama lah lagi. Apa dia? Hukum. Hukum, ingatkan kaum. Hukum, betul. Lagi? Akidah lagi? Apa dia? Perkara akan datang lagi? Perkara gaib lagi? Alam-alam tak ada? Geografi tak ada? Ada kan? Geografi, alam semua kan, pasak yang saintifik ni kan, pasak kan. Tengok pasak maksudnya foundation kan. Okey. Apa ayat tu? Wal jibala arsaha. Okey, wal jibal, apa dia? Bukit tu dipasak. Tengok bukit pasak berbenda pula ni kan. So bawanya dalam dia tu macam mana kan. Okey, dia jadi anchor dan maklumat-maklumat yang saintifik pun ada juga. Okey, dalam diri manusia ni kan. Okey. Jadi itu dari sudut maksud. Mana dari sudut maksud tu pelbagai disebutkan pelbagai maklumat yang dikaitkan dengan kehebatan Allah. Dia bukannya cerita gitu je. Bukannya sekadar forensik nak cerita lepas tu akhirnya ini adalah kehebatan ilmu forensik. Itu tak ada faedah lah kan. Ini adalah kehebatan Allah yang nampak tak? Sekian memberikan ilmu yang secebis ilmu kepada tim forensik. Okey. Cerita tentang apa dia panggil ni? Musibah langit macam semua. Okey, ini adalah this is what had been caused by Mother Nature. Oh, banyak kau kan. Ini bukan Mother Nature yang buat ni. Yang buat ni siapa? Ini adalah, this is kan, signs of the greatness of Allah. Sebut gitulah kan. Yang dengan itu Allah menakutkan manusia. Sampai apa dia ni apa dia yang matahari ni panggil apa? Gerhana matahari, gerhana bulan. Kalau kita sebut ini adalah fenomena alam. Habis kita sebut ini adalah fenomena alam yang mana Allah menakutkan hamba-Nya dengan perkara ini. Kalau ini pun Allah dia buat, jangan kita berasa selamat bahawa Allah tidak akan mengazabkan. Ini dia lebih besar daripada ini, dia boleh buat untuk nak azab kita. Okey, so itu antara, nampak tak cara kita hurai tu. So maksud macam-macam dah ada. Kemudian dari sudut susunan pula. Okey, susunan secara umum kita dah baca dulu, ada susunan Makkiyah, Madaniyah. Okey, dari sudut kesesuaian pemikiran. Kalau orang degil, jangan cakap banyak, cakap yang ringkas. Sebab tu kalau anak degil, jangan cakap banyak, kita bagi yang ringkas je. Kalau kita beletir, dia dengar mama gitu dia dengar. Kan? Tapi kalau kita sebut abang, letaklah apa benda pun kan. Benda ni tak boleh. Dia tahu benda ni tak boleh. Walaupun kita tak ulang, benda tu akan berulang kat otak dia. Abang benda tak boleh kerana abang gini, dia pun dengar, itulah dia dengar itu. Okey. Ya mungkin itu kita pengajaran lah kan. Okay, sebab tu bila cabaran tu dikeluarkan, orang tak boleh nak buat. Orang tak boleh nak buat. Okey. Alhamdulillah. Satu kerana apa? Kerana macam kita sebut tadi lah, maksud yang mendalam. Bila cerita tentang gajah contohlah kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia tak cerita tentang gajah, dia cerita tentang apa yang Tuhan kamu, kebesaran tadi kan, Tuhan kamu buat terhadap tentera bergajah. Tentera bergajah kita tentera bergajah biasa lah. Tentera bergajah fahamlah dari sudut konteks zaman dulu, tentera bergajah ni hebat. Tentera bergajah jumpa tentera berkuda, kuda lari tengok gajah. Unta pun fikir gajah tak ada jalan ni, aku tolak pun aku jatuh kan. Unta lari juga, dia tak nak lawan gajah. Okey. Tapi macam mana Allah buat dengan hantar sekian kan. Orang nak lawan balik, Musailimah lawan Musailimah al-Kadzab, dia lawan balik, dia kata apa? Al-fil wa ma adraka mal fil. Kita mungkin dengar tu sedap juga ni, lahu khuntumun tawil. Tapi tengok maksud Allah, ini maksud dia. Gajah, apakah yang kau tahu tentang gajah? Gajah ada belalang yang panjang. Aku tak, kalau awak tak cakap pun, saya tengok pun saya tahu.
Tapi tengok gajah, kita boleh tahu tak kisah tentera gajah? Tak tahu, ni perkara gaib kan. Nanti dia ceritakan macam mana apa semua. Begitulah seterusnya kan. Okay? So secara umumnya bila siapa yang mahir dari sudut maksud, dia tengok, dia akan merasakan kehebatan. Okay, macamlah kita orang Melayu kan, dia dengarlah Shakespeare hebat sangat kan. Tengok pergi dekat pesta buku ada Shakespeare. Tengok baca, apa benda dia cakap ni tak faham. Kita berpaling, apalah Shakespeare ni kan. Buku sekolah apa SPM lebih hebat daripada buku Shakespeare. Orang dengar, orang nak terima tak cakap kita? Dia akan tengok kita, dia akan tengok, check balik semua latar belakang kita semua kan. Oh, patutlah dia cakap macam ni kan. SPM pun tak lulus SPM English pun tak lulus kan. Memang dia cakap macam tu, pasal dia tak boleh nak merasai. Betul tak? Tapi kalau dia katalah dia profesor dalam bidang English, orang akan fikir dua kali juga. Dia cakap, kenapa kan? Apa hujah dia? Tengok-tengok, memang betul lah Shakespeare sebenarnya tak hebat selepas hujah tu. Nampak tak? Tapi nak tolak terus orang tak berani pasal dia profesor. Tapi kalau dia memang, orang kata apa, cikai kan, dia tak ada dalam ilmu English ni, tak hebat sangat. Begitu juga dengan bahasa Arab ni. Orang tak tahu bahasa Arab, tengok, alah senang macam ni, Google boleh buat kan. Dia letak translate lah ni, tengok apa jadi. Perbezaan dengan dhamirnya hilang lah apa semua. Tak? Sebab tu bila Nabi Muhammad baca je, orang dah terpegun dah kan. Dalam bahasa Arab ni, bangsa Arab, dia ada puisi. Kehebatan dia orang memang puisi. Dia panggil as-sab'ul mu'allaqat. Ini dalam perbincangan bahasa, peradaban ataupun sastra Arab, 7 puisi yang digantung. Okay, orang macam berusaha untuk nak hasilkan satu dia panggil apa, bukan manuskrip, panggil apa, masterpiece. Masterpiece kan, masterpiece puisi ni. Okay, so 7 yang hebat yang digantung lama dekat Kaabah. Okay. So bila diorang dah biasa dengar benda tu, biasa baca benda tu, bila dengar Al-Quran, diorang kata ini bukan daripada Muhammad. Dia boleh tahu. Dengar yang tadi tu, ini rasanya ni tukang puisi. Tukang puisi tu apa? Syair dia. Penyair sekian Imrul Qais lah, apa benda lah semua. Ini mesti dia punya. Ni mesti dia ni. Slang-slang orang boleh bezakan. Dah sampai Nabi Muhammad, ini bukan Nabi Muhammad cakap ni. Dengar tu dah boleh tahu dah. Dia datang seorang lelaki yang mahir dalam syair, mahir dalam perubatan. Okay, orang dok kata dia rasanya dia bukan penduduk Mekah kot. Dia datang, orang kata dia ni sihir apa semua. Dia pun letak apa, cotton kan, letak sini. Akhirnya dia kata, kenapa aku nak takut dia ni? Aku pun faham puisi apa semua kan. Dia buka, dengar memang dia kata ini bukan sihir. Ini bukan sihir, ini bukan puisi kan, ini datang daripada Tuhan. Nampak tak? So dia boleh, kenapa dia boleh cakap begitu? Kerana dia dah tahu dah. Orang cakap lain, kalau Tuhan cakap lain. Macamlah kita sekarang ni, kita tengok karangan. Betul tak? Kita ialah guru bahasa yang dirujuk oleh Kementerian Pelajaran, contohlah kan. Kita tengoklah seorang tu tulis, kita boleh detect tak dia ni sekolah mana. Kita juga pernah jadi pengalaman guru nazir kan, contohnya. Ini mesti sekolah sekian-sekian, sebutlah. Gaya tulis tu pun, ini rasa-rasa bukan orang Selangor ni, orang Kelantan ni. Contohlah kan, atau orang Johor ke. Okay. Kenapa dia? Satu mungkin dari sudut isi dia tu, cerita-cerita sikit banjir. Cerita sikit banjir kan. Kalau kat Selangor mungkin tak banyak sangat banjir, contohnya. Kat sana musim tengkujuh apa semua kan. Okay, kalau musim hujan, banjir. Musim hujan sini tak ada banjir, dia hujan lebat apa semua. Dari sudut isi, dari sudut penulisan pun dia boleh bezakan. Kalau kita mahir lah. Tapi kalau kita tak mahir, kita bidang kita adalah sains politik, baca apa sastra, ada feeling. Dia baca gitu je lah, kering. Tengok yang sebelah tu nangis-nangis apa salah ni kan. Dia nangis lah. Akhirnya nangis kerana dia menangis kan. Dia jadi itulah. Dia sama je kat Quran ni. Kalau kita dapat menghayati isi apa semua, dapat menghayati susunan, kita akan rasa kehebatan dia. Okay? Tapi kalau kita tak boleh yang tu,
Dia tak jadilah kita perah lah macam mana pun dia bolehlah nak perah tu, bolehlah kot kan, nak perah air mata kita. Okey, kita nampaklah macam menangis tapi kita tak ada feeling lah. Okey, so itulah yang di jawapan bagi soalan tadi tu. Kehebatan tu lah yang kita nak cari tu. Nak tengok macam mana kan kita sebut dalam kalau dalam hadis Nabi, aina ni la tamassuhumun nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Pertama, ainun, okey, mata yang menjaga, lafaz dia tak ingat, tapi maksud dia adalah mata yang menjaga sempadan negara Islam, jihad lah. Okay, yang kedua ialah ainun bakat min khasyatillah, kan, mata yang menangis memikirkan kebesaran Allah. So antara memikirkan kebesaran Allah ialah melalui Al-Quran. Bila baca kan, kita menghayati lalu menangis. Bukannya menangis pasal orang lagu lah, pasal kena ialah suami buat kacau kita menangis, kan, isteri buat tak layan kita menangis, bukan itu kan. Tapi maksudnya ialah menangis kerana kebesaran Allah. Nampak tak? Sebab tu Nabi SAW, kita akan ingat mungkin nak menghayati Al-Quran kena baca. Nabi SAW minta siapa ingat tu? Ibnu Mas'ud kan, baca kan, Abu Musa al-Asy'ari kan, dia minta baca kan, dan saya rasa Ibnu Mas'ud kan, Ibnu Mas'ud minta Ibnu Mas'ud baca. Ibnu Mas'ud kata, kenapa saya yang nak baca sedangkan Quran turun kepada kamu kan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Jadi Nabi mengatakan, uhibbu an asma'ahu min ghairi, saya nak dengar daripada orang lain. Jadi bila baca sampai surah Nisa rasanya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Tengok maksud tu. Dan bagaimanakah di masa kami datangkan bagi setiap umat itu ada saksi, dan kami datangkan kamu sebagai saksi mereka. Nabi kata apa? Hasbuk, cukup. Ibn Mas'ud bila dia dah dengar cukup, dia angkat kepala tengok Nabi, fa idza ainahu tazrifan, saya dapati dua matanya berlinangan air mata. Maknanya dengar pun dia menghayati. Bukan saja baca kan, dia baca dan dengar. Dua-dua kita kena usahakan untuk nak menghayati Al-Quranul Karim. So ini usaha kita lah ni, usaha kita nak faham benda tu. Kalau kita orang Arab senanglah sikit. Tapi mungkin ada sebahagian kita mungkin orang Arab darahnya, tapi bahasanya dah jadi Jawa dah kan, dah jadi Minang dan sebagainya. Jadi kita nak kembalikan bahasa tu, pemahaman bahasa, bukan cakap, faham. Sebab tu kadang-kadang orang kesilapan yang berlaku ialah dia belajar bahasa Arab komunikasi. Macam tadilah kalam fadhi kan, ini kata-kata kosong, kalam kathir, yang itu yang dia belajar, yang ni dia tak belajar. Bahasa Arab, penghayatan Al-Quran dan hadis, itu yang sepatutnya. So kita kena buat satu pengajian ataupun kita belajar. Bila orang baca innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'an wa lahum 'adzabun alim, sesungguhnya mereka yang membeli kekufuran dengan keimanan, jual iman beli kufur, la yadurrullaha syai'an, mereka tidak akan memberi mudarat kepada Allah barang sedikit, wa lahum 'adzabun alim. Baca yang ni, apa jadi pada hati kita sepatutnya? Lagi kental, pegang pada iman. Orang nak bayar aku macam mana pun untuk jual imannya, aku takkan jual. Contohnya kan. So itu kita kena faham yang tu. Bila dia baca kita boleh faham. Faham. Faham 5 ayat, 10 ayat. Ayat ke-21 mesti menangisnya. Contohlah, itu boleh berlaku macam tu kalau kita faham. Tapi kalau tak faham, bila imam ni nak menangis? Kerana saya pun nak ikut dia menangis. Kan? Imam tak nangis, alah imam mana dia tak nangis dia tak ada feeling. Tapi kalau kadang-kadang imam tu tak nangis, kita boleh nangis sebenarnya kalau kita menghayati, kita faham maksud ayat tu. So itu usaha kita. Semoga Allah SWT mempermudahkan. Dan saya rasa itu sajalah untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan saya rasa boleh selesai kot yang usul tafsir ni. Dan kita mohon agar Allah memberikan kita keikhlasan dan kefahaman serta kekuatan untuk
belajar dan mengamalkan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.